Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sentiasa bahagia dan sihat walafiat. Khabar saudara Hazri Adam, saudara Syah Ibrahim, Waalaikumsalam. Kita juga dengan saudara Mustafa Ilyas, terima kasih hadir saban malam Saudara Muhammad Bakri, saudara Zamari LC, selamat malam, Waalaikumsalam. Apa khabar saudara Thomas Tan, saudara Syafri Zaini, Pendeka Mata Satu, apa khabar Pak Kamal, Waalaikumsalam, insyaAllah sabar, sihat walafiat saudara. Saudara Syarul Azam dari Kota Baru macam mana di Kota Baru? Kedudukannya banjir ke dok ke hujan ke lagi? Saudara. Kita juga dengan saudara Alimin Makno, Tuan Haji Azhar belum mana, Waalaikumsalam. Puan Anggrik Rimba dari Kota Baru Kelantan. Mudah-mudahan wangi semerbak di taman Kencana. Saudara Kamal Awang, Puan Nuraini Said, Yo Sun Pin, khabar saudara Ryder, saudara Amran Yusof, saudara Bacid dan Taka Jepun kot, saudara Mat Nazri Syafi'i, Nisa Yusof, apa khabar? Banyak saudara Nisa menghantar pertanyaan tapi tak dapat sesantun malam ni kerana persoalan tak begitu jelas. Itu juga dengan Puan Meira Harun, terima kasih. Jangan lupa saudara send a star, tu yang kalau ada bintang tu tekan je lah saudara. Saudara Syukur Jamil, saudara Ibrahim Busu, saudara Pendeka Mata Satu Pasir Gudang. Okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan Johor tidak lagi diterus bencana banjir Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, Semut Api, Puan Aminah. Apa khabar Kak Aminah dari Terengganu? Terima kasih kiriman pada saya, kiriman selamat hari jadi dah lepas dah. Terima kasih mengingatkan saya bahawa saya sudah semakin tua Kak Aminah. Anwar Jobin daripada Kapar Meru. Macam mana di Kapar? Siang tadi nampaknya hujan di sini. Saudara Samsudin Saad dan juga teman-teman yang tak sempat saya santun ni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah saya akan santun usai pencerahan hari ini saudara. Kerana saya harus memberi penerangan, pencerahan apa yang berlaku pada negara kita. Kerana hari ini adalah hari yang ke-656. Bumi bertuah ini dijengah oleh virus corona. Belum ada tanda-tanda berakhirnya virus corona ini. Hari ini saudara adalah hari Selasa 4 Januari saudara. Hari Selasa 4 Januari 2022. Menurut laporan daripada sahabat saya saudara Rio daripada Yusti Melaya, katanya hari ini ada peningkatan sedikit. Sebab semalam 2,690 tapi hari ini 2,842 warga kita yang dijengah oleh virus corona, menjadikan angka terkumpul adalah 2,769,886 orang. Semalam kematian hanya adalah 28 orang saudara. Terima kasih saudara Rio, dan beliau bersempat untuk memberi pencerahan dari negeri. Seperti di Perlis hari ini jangkitan 45, di Kedah ada 237, di Pulau Pinang 230, di Perak 101, di Selangor 514, masih tinggi lagi. Begitu juga di Belah Persekutuan 206, di Putrajaya ada 35 jangkitan, Negeri Sembilan ada meningkat nampak gayanya, ada 117 jangkitan hari ini. Begitu juga di Melaka turut meningkat, daripada 36 hari ini 105. Di Johor alhamdulillah ada sedikit susut kepada 284. Berusahalah supaya kita dapat menurunkan lagi jangkitan ini. Di Pahang juga 146, di Terengganu 138, di Kelantan masih tinggi 397, di Sabah 258, di Labuan 5, dan alhamdulillah di Sarawak masih lagi 2 angka iaitu 24 orang. Itulah laporan yang saya dapat berikan pada saudara berhubung dengan kedudukan COVID-19 di seluruh negeri setakat hari ini. Kiriman sahabat kita saudara Rio daripada Universiti Melaya. Jumlah untuk hari ini iaitu hari yang keempat bulan Januari 2022 adalah 11,800 jangkitan. Terima kasih saudara Rio.
Baik saudara, jangan lupa bagi mereka yang punya produk, bahan-bahan untuk diwawarkan dalam segmen e-commerce ini, silalah berhubung dengan Azhar di talian 0113304141. Cucu saya ni senyum aja dia nak masuk dalam live saya. Lama tak masuk, dia kata dia nak bersama dengan akinya. Saudara, kalau dengan Azhar, jangan lupa saudara boleh memesan haruman setangi bakur ataupun perfume wangi-wangian. Saya memakai jenama Amir Al-Khud, iaitu pati kayu gaharu Amir Al-Khud. Saudara juga boleh memesan rendang tok, produk ibunya, sama juga dengan baulu berdal orang Perak. Kalau saudara tak dapat menghubungi Azhar, sila hubungi Siti Farehah di talian 0177114300. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Dan bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, untuk mendapatkan bekalan buah-buahan segar, cherry, kiwi, anggur, apple dan sebagainya, hubungi Saudara Syauqi, Syarikat Kizinis di talian 012-357-5703. Buah-buah itu akan terus dihantar ke rumah anda. Harganya adalah di bawah harga pasaran saudara. Itu e-commerce. Baik saudara, kita masuk sedikit tentang tazkirah pendek, iaitu tentang orang yang Allah tutupi aibnya. Sama ada di dunia, kalau ditutupi oleh Allah aibnya di dunia, maka di akhirat juga akan ditutupi oleh Allah SWT. Kerana menurut terjemahan daripada surah Al-Najm, ayat yang 53, itu ayat yang ke-1, Allah SWT menyebut mafhumnya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan demikian dia akan memberi balasan kepada orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan jika dia pasti mendapat balasan kepada orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, iaitu di syurga. Itu saudara, barang siapa yang Allah tutupi aibnya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat dan tidak akan memperlihatkannya di hadapan manusia lain. Dan ini termasuk juga luasnya rahmat Allah untuk setiap hamba-Nya saudara. Kerana dari Salim bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa setiap umatku, kata baginda Rasulullah SAW, akan mendapat ampunan kecuali mujahirin, itu orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dan yang termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seorang yang buat dosa pada waktu malam hari, tapi hari esoknya dia menceritakan pula, padahal Allah telah pun menutupi perbuatan tersebut, yang mana dia berkata, hai fulan, tadi malam aku telah berbuat begini, begini dan begitu. Sebenarnya pada malam hari Rabnya telah pun menutupi perbuatannya itu, tapi pada pagi harinya dia menyingkap perbuatannya sendiri yang telah pun ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-6069, dari Muslim 2990. Jadi saudara, kalau boleh, kalau kita sebaik-baik mungkin jangan melakukan sebarang keaiban, kemungkaran. Dan kalau terjebak atau tersilap melakukannya waktu malam, jangan merasa bangga cerita dengan orang saudara, ya. Saudara, alam mangga Al-Ghamto, rakyat tak yakin dengan UMNO. Sabar sekejap lagi saudara. Baik saudara, kita masuk sedikit culipan mutiara kata oleh sahabat saya, Saudara Hibil Hasan. Katanya tidak ada jalan yang lebih pasti untuk mencapai kejayaan dari mengikuti jejak daripada yang telah berjaya dan menempuh perjalanan hidup sebelumnya. Itu saudara, tidak ada jalan lebih pasti untuk mencapai kejayaan, ya saudara. Baik saudara, jangan lupa like and share, subscribe. Itu yang saya pohonkan daripada anda. Tekan saja, tak ada kena bayar apa-apa pun. Dan jika sesuatu berlaku dalam live saya ini melalui Facebook, segeralah pergi ke Instagram. Saya juga bersiaran melalui Instagram secara live dalam ruangan Amir Hijaz Fan juga saya. Sila subscribe Amir Hijaz Fan di Instagram. Share and like itu memberi semangat kepada saya saudara, ya.
usai tazkirah, usai kata-kata mutiara, seperti biasa, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Walaupun ini menjadi perdebatan hebat di media sosial, namun saya sebagai teman, sebagai suara pada anda, saya harus menyuarakan kehendak rakyat. Dan saya tetap akan berpesan supaya pimpinan negara, jagalah, janganlah berbelanja tanpa had, kerana negara akan muflis kalau kita berbelanja tanpa had. Saudara Rosli Yunus, Syuhaili Ramli Hussein. Begitu juga dengan saudara Alias dalam Instagram, saudara Adi Ismail Bali Malibaka, saudara Krish Lim. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah jangan persendakan rakyat. Apa yang saya maksudkan jangan persendakan rakyat? Kita santuni dulu pantun Pak Nazir. Pantun malam ini saya tahu beliau sibuk melayani keluarga saya di Perlis, jadi tak sempat mengantar kirimannya yang fresh. Tapi saya ambil daripada buku beliau. Ini buku yang diberikan kepada saya tempoh hari. Tajuk bukunya adalah Pantun Pak Nazil, saudara. Pantun Pak Nazil, rangkap di surat maksud tersirat. Rangkap di surat maksud tersurat. Jadi saya ambil dua rangkap pantun ini menggantikan kerana hari ini Pak Nazil kesibukan. Memang Pak Nazil satu orang yang begitu berhati-hati dan begitu kaya dengan buku-buku yang terbitkan oleh beliau. Saya berkesempatan bertandang ke rumah beliau. Tempoh hari ada lebih 100 lebih judul-judul buku-buku yang dihasilkan oleh Pak Nazil. Kata Pak Nazil, pergi tampin membeli labu. Labu tu bukan buah labu, saudara. Sayang basikal dicuri kawa. Kawa dalam bahasa orang Kedah ni pencuri. Kawak. Pergi tampin membeli labu, sayang basikal dicuri kawa. Ada pemimpin ibarat tebu, manis pangkalnya di hujung tawa. Pangkal je manis, di hujungnya tawa. Artinya perjalanan seorang pemimpin kadang-kadang bermula dengan baik, tapi akhirnya penghujung-penghujungnya tawa. Tawa lesai. Katanya lagi, pergi pasar selepas subuh membeli petutu ikan duri. Serban besar, jubahnya labuh, belum tentu alimnya diri. Jadi saya kalau tengok orang pakai jubah dengan besar, kemudian dengan serban, labuh jubahnya, belum tentu dia alim. Pergi pasar selepas subuh beli petutu ikan duri. Serban besar, jubahnya labuh, belum tentu alimnya diri. Terima kasih Pak Nazil. Begitu juga saya menerima kiriman daripada sahabat kita, pejuang anak muda daripada Perak Tengah, Saudara Nordin Razak, Saudara Nordin Malik daripada Perak Tengah. Hari ini tempat beliau iGrow, pusat iGrow dikunjungi oleh teman-teman daripada Persatuan Perhebat, di mana mereka ingin menerokai bidang kemahiran pertanian moden. Moga sukses saudara. Bimbinglah di samping anak muda, bimbinglah juga warga mantan bekas pegawai-pegawai dan juga anggota tentera yang begitu banyak jasanya pada negara. Kata saudara Pak Nordin, beli labu Tanjung Bidara, bubuh air disimpan pula. Simpati nasib bekas tentera, jasanya besar, kurang terbela. Artinya labu tu yang selalu di Perak ni, buah labu isi air saudara. Katanya lagi, sayup-sayup bunyi suara dari seberang burung menyanyi. Mari santuni bekas tentera, wira negara, bangunkan ekonomi. Jadi beliau begitu terkesan melihat bagaimana warga bekas tentera ini kadang-kadang terbiar. Mereka tidak disantuni oleh pimpinan. Saudara, terima kasih saudara Nordin, Pak Nazir. Baik saudara, kita masuk segmen Gedung Ilmu sedikit. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, garapan Saudara Tenas Effendi yang dikirimkan kepada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar, ada menyatakan bahawa kita wajar merenungkan kerana bangsa Melayu mengharapkan hadirnya pemimpin yang bukan sekadar di bibir. Bukan sekadar di bibir. Itu pemimpin terdahulu. Mereka sudah pun menduga akan hadirnya pemimpin-pemimpin kita yang hanya sekadar di bibir saja. Kata culipan tersebut, memimpin rakyat hanya di bibir, sumpah dilupa, janji pun mungkir. Membujuk, menipu, mulutnya mahir, masyarakat dianggapnya
dungu dan pandir. Jadi mereka rasakan rakyat ni dungu dan pandir. Jadi sebab itu kita harus menyisihkan diri kita daripada pemimpin yang sebegini. Kerana mereka ini diberi nasihat, dia menyungkir, mencebik lah tu. Diberi petunjuk, ia menyindir. Kalau kita katalah ini begitu bagi petunjuk, dia menyindir pula. Akhirnya negeri rosak, rakyat tersingkir. Dijadikan pemimpin tentu membazir, rakyatnya hidup bagai ditubir. Salah sedikit, ia terjungkir. Salah je kita sebut sikit, mula dan marah kita, tak pasal-pasal. Dijadikan tua, tiada faedah. Dijadikan induk, membawa susah pada kita. Dijadikan tiang, membawa rebah. Kalau kita mengharapkan nak bersandar diri ini sebagai tiang, akan membawa rebah. Negeri rosak, rakyat pun punah. Jadi kita harus berhati-hati dengan pemimpin yang hanya di bibir saja, pandai berjanji tapi tidak mampu melaksanakan setiap janjinya. Kita sambung lagi malam esok. Saudara? Baik, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan lagi, seperti biasa, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube. Maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak akan bertanggungjawab. Tambah-tambah lagi kalau suntingan itu dilakukan 5 minit, 6 minit yang lari daripada maksud. Hari ini saya nampak ada 3-4 suntingan mereka lakukan dan mereka berjodoh, judul dan sebagainya. Itu bukan maksudnya, saudara. Jadi sepatutnya kalau mereka nak pakai, pakailah keseluruhannya. Begitu juga bagi mereka yang menghantar komen-komen, maka anda juga harus bertanggungjawab atas setiap komen anda. Kerana saya tidak ada kemampuan untuk memantau ke semua komen-komen maupun suntingan yang anda lakukan. Ingat, saudara, pencerahan ini adalah pencerahan politik yang saya dapatan saya daripada pembacaan, sama ada di media sosial, di media arus perdana, ataupun perbualan saya dengan teman-teman yang sempat menghubungi saya dan pertemuan saya dengan pemimpin, juga berdasarkan kepada pengalaman masa silam. Yang saya usahakan adalah untuk menceriakan atau mencernakan agar kecerakinan ini warga bangsa kita sentiasa berinformasi. Jangan mereka ingat kita ni tak tahu apa-apa. Itu je matlamat saya, saudara. Tidak ada niat untuk memarahi, memusuhi, memfitnah dan sebagainya. Tidak ada niat. Segala-galanya berdasarkan kepada prinsip kita. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Dan apa saja yang saya lontarkan ini matlamatnya adalah untuk sekadar memberi informasi supaya warga kita memahami situasi negara kita, saudara. Ingat, saudara, kalau saudara tidak bersetuju, bolehlah hantar kiriman dan sebagainya, tapi gunalah bahasa yang baik. Sebab kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap permasalahan itu dengan harmonis. Saudara, jangan lupa itu, saudara. Alhamdulillah, saudara, sebenarnya saya kalau dengar suara saya pun agak keletihan. Tapi sebagaimana janji saya dengan teman-teman, saya tetap akan bersiaran setiap hari selagi ada tenaga, selagi kesihatan mengizinkan. Kerana saya baru kembali daripada perkampungan yang singkat, permusafiran saya di Pulau Langkawi, Pulau Langgeda selama 3 hari. Keberadaan saya di sana, alhamdulillah, saya berkesempatan bertemu dengan warga Langkawi dari pelbagai kaum. Begitu juga dengan pejuang-pejuang bangsa, warga UMNO di Langkawi. Ternyata daripada dapatan saya, perbualan saya dengan mereka yang berniaga, yang bekerja, yang tak ada bekerja, sambil minum-minum santai-santai bersama angin pulau di Pulau Legenda itu, saudara, sampai 3-4 pagi. Mereka menceritakan pada saya bahawa kekecewaan yang teramat sejak Langkawi tumbang kepada Pakatan Harapan, kerana 2 tahun sampai saat ini pun katanya tidak disantuni oleh wakil rakyat atau ahli parlimen yang mereka lonjakkan sebagai ahli parlimen. Dan sehingga saat ini Pulau Langkawi saya lihat semakin malap. Saya yakin ekonomi Langkawi juga semakin murung. Kerana pelancong datang ada, tetapi penyediaan seperti feri dan sebagainya dalam keadaan yang tidak begitu memuaskan hati. Jadi saya harap agar warga Lada dapat memikirkan bagaimana untuk mempertingkatkan lagi supaya servis ataupun perkhidmatan feri dapat ditingkatkan
Kerana kabarnya apa yang dengar apa yang saya berbual dengan mereka, sehari sekali je atau 2 kali saja bot-bot ataupun feri yang mengangkut pelancong. Jadi artinya keadaan pelancong di sana tersekat, terhad. Di samping itu harga barang juga meningkat walaupun Langkawi disiarkan sebagai pulau bebas cukai. Tapi harga makanan tidak sama antara Langkawi dengan Tanah Besar, di Kedah ataupun di Perlis. Disebabkan oleh harga makanan yang tidak terkawal dan kurangnya keprihatinan pihak pimpinan negara untuk melihat. Dan kedai-kedai di airport tadi pun saya nampak sayup lah. Sedih. Tidak seperti 5 tahun dahulu saya bertandang ke Langkawi, segalanya penuh keceriaan. Sebab itu hari ini warga Langkawi memohon sangatlah segeralah adakan pilihan raya umum supaya dapat mereka menentukan kepimpinan di Langkawi supaya segala masalah ini dapat ditangani. Sekarang ni ada 3 orang wakil rakyat, 2 ahli parlimen, 1 ahli parlimen, 2 ahli Dewan Negeri, tak ada apa-apa pun. Tak ada tempat nak mengadu. Artinya, apakah kita mau melihat Langkawi kembali zaman waktu Sumpah Mansuri dahulu? Tempat cantik, hotelnya baik. Tempat saya menginap di Hotel Vista memang cantik, milik warga kita, Tan Sri Halim Azmin. Memang cantik, servisnya 5 bintang. Walaupun hotel itu bukan bertaraf 5 bintang, tapi servis yang disediakan 5 bintang. Saya ingin pesan pada saudara kalau berkunjung ke Langkawi, menetaplah di Hotel Villa Vista. Memang makanannya sedap-sedap disediakan di Pekan Kuah, bukan di Pekan Cenang, saudara. Dan saya melihat warga Langkawi begitu bersemangat kali ini. Sebab itu saya mengatakan kalau orang nak kata apa pun, saya begitu yakin Langkawi akan merubah daripada dipimpin atau diwakili oleh mereka daripada parti bukan UMNO Barisan Nasional. InsyaAllah pilihan raya akan datang, akan kembali. Asalkan yang paling penting, calon-calon yang diturunkan mestilah calon yang dekat pada rakyat. Dan kalau boleh, biarlah yang bersih segala-galanya. Saya itu yang saya dapat. Saya mohon maaf kalau suara saya tidak begitu bersemangat, begitu kuat, kerana masih lagi dalam keletihan saya. Baik, saudara. Hari ini saya menerima culipan, iaitu persoalan tentang untung nasib sekitar 280 orang jemaah kita yang mengerjakan ibadah umrah. Jadi mereka yang kembali ke tanah air sejak daripada 3 Januari sehinggalah tarikh 21 Januari, kesemua mereka ini akan dikuarantin. Mereka tidak dibenarkan untuk melakukan kuarantin kendiri diri di rumah, tapi sebaliknya dikuarantin di hotel yang ditentukan oleh Kementerian Kesihatan. Memang pada mulanya saya melihat apakah persoalan hotel ini, maka mereka yang mengerjakan umrah itu terpaksa membayar kosnya lama, iaitu selama 8 hari. Katanya kosnya antara RM250 hingga RM355 sehari. Tapi akhirnya hari ini menurut kepada Datuk Dr. Latif, dia kata kerajaan tanggung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan begitulah. Tapi cuma mengherankan saya kenapa perlu mereka dikuarantin di sini, kenapa tidak dikuarantin sewaktu berada di Tanah Suci Mekah, di Jeddah ataupun di Madinah. Saya pun tak faham. Inilah masalahnya saudara kadang-kadang tu. Dan dalam persoalan ini juga saya mendapat kiriman persoalan yang dilontarkan oleh warga kita yang calon untuk menjadi tetamu Allah. Nama mereka telah pun didaftarkan, mereka telah pun membayar keseluruhan kos untuk mengerjakan ibadah umrah. Tapi malangnya, apa yang mereka bayar itu besar kemungkinan hilang. Kerana yang menetapkan untuk tidak boleh pergi ke membuat umrah itu bukan kerajaan Arab Saudi, tetapi kerajaan kita sendiri. Jadi agen pelancongan yang menguruskan pemergian warga kita yang mahu mengadakan ibadah umrah ini, mereka dah bayar. Jadi ejen ini telah pun membayar ke Mekah ataupun di Madinah. Soal sewa hotelnya, tempahan makannya, kenderaannya dan kepelbagaian kos. Tapi bila pihak Tanah Arab, dia kata dia terima saja, tak ada masalah. Tapi kalau kita membatalkan, takkan dia nak pulang balik. Jadi apa jadi pada wang ribuan, puluhan ribu milik warga kita yang nak mengerjakan ibadah umrah? Ini perlu difikirkan sebab saya yakin takkan agen-agen pelancongan, agen-agen yang menyediakan perkhidmatan umrah ini dia pun kena bayar pula, sedangkan mereka telah membayar wang itu ke negeri Arab.
Ini permasalahan kerana tiba-tiba saja datang sekatan, tak boleh pergi dan sebagainya. Sebab itu saya mengatakan kalau sebelum membuat satu keputusan, pihak pemimpin, pihak kerajaan kena hayati keseluruhan. Jadi kita dah ada vaksin, bukan tak ada vaksin. 2 dos, ada yang 3 dos dan sebagainya. Dalam keadaan begini tiba-tiba tak boleh pergi, wang dah bayar. Bila wang dah bayar ke negara Arab, Arab kata, iyalah terima kasih, you dah bayar, saya dah menyediakan, bilik-bilik dah booking, makanan dah disediakan, kenderaan disediakan, you tak datang, apa takkan kita nak bayar balik? Ini masalah saya nampak. Saya mengharapkan agar ini menteri di Jabatan Perdana Menteri yang mengendalikan masalah umat Islam ini dapat memikirkan macam mana caranya, tabung haji dan sebagainya. Jangan mereka ini terinaya. Tidak dapat menjadi tetamu Allah, waktu yang sama wang lebur. Wang itu bukan sedikit saudara, bukan 2-3 ribu, puluhan ribu. Dan mungkin itulah simpanan yang mereka ada. Ini saya mewawarkan keadaan. Jadi saudara Nix itu kerajaan tanggung sikit lah. Tapi saya tak tahu, saya harus mengarahkan supaya perkara ini, persoalan ini dapat dipikirkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sahabat saya, Saudara Idris Ahmad. Jadi tak boleh lepas tangan begitu saja. Sebab kerana di Mekah dan Madinah mereka tidak membatalkan segala tempahan. Kita yang membatalkan. Takkan nak salah mereka, takkan mereka nak pulangkan. Kalau saudara mempunyai hotel, orang dah booking, dah bayar booking, takkan nak pulang balik. Habislah saudara. Itu keadaannya. Dan hari ini pula, selaku Menteri Kesihatan ni, satu Mamat ni satu hal lagi saya pun tak faham lah. Beberapa laman sosial menyiarkan kenyataan Kadi Jamaluddin. Dia mengatakan bahawa mereka yang telah melakukan suntikan atau vaksinasi 2 dos, seandainya mereka tidak melakukan suntikan untuk penggalakan, itu dos yang ketiga, sehingga Februari bulan depan, maka status vaksin yang dilakukan itu akan bertukar menjadi putih ataupun tidak lengkap. Pula dah. Dan semua populasi yang berusia 60 tahun ke atas atau yang mengambil vaksin Sinovac perlu mengambil dos pelengkap. Kalau tak ambil dos pelengkap, maka dianggap putih, tak ada apa-apa. Jadi persoalan sekarang, apakah warga yang mendapat vaksin atau yang mendapat suntikan ini mesti dilengkapkan pengambilannya, atau bagaimana yang kita nak sarankan, bagaimana nak menyelesaikan masalah. Jadi saya melihat KJ ni tak habis-habis asyik mengugut rakyat. Saya bersetujulah dengan saudara Ayitok. Asyik ugut rakyat aja. Kalau tak ambil yang ni, maka yang 2 dos itu tak ada apa-apa. You doktor ke? Anda saintis ke? Sebab itu sebelum kita melakukan sesuatu tindakan, sesuatu keputusan yang menyangkuti soal rakyat, perlu diperhalusi. Jangan main sedap mulut saja. Jangan merasakan kamu ada kuasa sebagai menteri, dikri sebagai menteri, kamu nak guna segalanya. Betul-betul sengitlah saya kata brain Mamat ni. Dan sementara itu saja, ini satu persoalan. Saya melihat bahawa portal Persatuan Pengguna Islam Malaysia, ini juga satu persoalan yang agak besar yang perlu dijawab. Iaitu portal media sosial Persatuan Pengguna Islam dan Pertubuhan Anti Diskriminasi dan Salah Laku, yang meminta supaya Kementerian Kesihatan, Jabatan Penjara dan pihak kerajaan menjelaskan berhubung isu katanya kematian banduan-banduan di penjara Kajang selepas disuntik dengan vaksin COVID-19. Ini kenyataan saya baca yang harus kita fikirkan bersama. Persoalan ini dibangkitkan selepas mereka menerima satu salinan surat yang telah diviralkan mengenai isu kematian banduan-banduan tersebut. Jadi Persatuan Pengguna Islam Malaysia ingin bertanya kepada pihak kerajaan mengenai keadaan terkini itu. Ia adalah khusus untuk menjawab kemuskilan anggota frontliner dan keluarga mereka yang terkena tempiasan kesan adverse suntikan 1 dan 2 dos, sehingga ada pula mengenai booster shot sebagaimana yang dilampirkan oleh Metro yang telah disiarkan pada tarikh 5 Disember 2021. Jadi Persatuan Pengguna Islam Malaysia dalam kenyataan media mereka mengatakan bahawa mereka banyak menerima pertanyaan daripada pengguna dan beberapa keluarga banduan.
Jadi justru itu PPI meminta supaya perkara ini dijawab oleh pihak berkenaan seperti Jabatan Penjara Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kerajaan Malaysia sendiri. Sebab itu insya-Allah katanya besok besok pagi bertempat di Our Private Palace, tingkat 3 Villa Puteri Kondominium Jalan Tun Ismail, Kuala Lumpur. Persatuan Pengguna Islam Malaysia akan mengadakan sidang media berhubung masalah tersebut. Saya mengharapkan agar perjuangan Persatuan Pengguna Islam Malaysia dapat diteruskan sehingga tuntas sepenuhnya, saudara. Ya, ini keadaannya, saudara. Saya juga bersimpati dengan warga Banduan yang katanya dapat suntikan pun meninggal dunia. Ini juga harus dilihat. Saya tidak anti vaksin, saya mengambil vaksin, saya dah ada 3 dos. Tapi dalam perjalanan tadi letih juga saudara. Sebab itu saudara Dewi Nordin, dia kata kami nak PRU. Dan di samping itu saya nampak polemik berhubung dengan isu kumpulan wang simpanan pekerja belum tuntas, belum selesai. Tambah-tambah lagi apabila Ketua Penerangan UMNO yang semalam pun saya dah bercakap dengan warga UMNO Langkawi, mereka juga dijengah kehairanan bagaimana seorang naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia dan menjawat jawatan sebagai Ketua Penerangan UMNO boleh mengeluarkan kenyataan yang menyanggah kenyataan daripada Ketua Pemudanya sendiri dan menyanggah kenyataan Presiden UMNO, menyanggah tuntutan UMNO. Jadi selepas beliau dilantik sebagai penasihat ekonomi Perdana Menteri. Jadi apakah kerana dengan jawatan itu maka dia sudah beralih sikap ataupun beralih wajah. Ini masalah kita kadang-kadang, saudara, yang saya lihat kadang-kadang pemimpin kita sebelum dapat jawatan bagai nak gerak sebagai fighter, tapi bila dah berada dalam tempat yang lain dan lain bezanya. Ini bagi saya amat malang lah. Sepatutnya beliau menyantuni kehendak UMNO. Beliau adalah sebagai ketua perangan, naib Ketua Pemuda dan tahu bagaimana keputusan yang diambil dalam Majlis Tinggi UMNO yang menuntut supaya isu kumpulan wang simpanan pekerja ini ditangani setuntas mungkin. Tapi nampak gayanya bila dia berada menjadi sebagai penasihat Perdana Menteri, dia menyokong pula apa sahaja keputusan yang dibuat oleh pimpinan kerajaan. Jadi saya rasa ini agak bercanggah dengan sifat sebagai seorang pejuang. Dan ini juga pasti melukakan dan membuatkan yakin rakyat pada parti UMNO agak penuh dengan 1000 tanda tanya. Saya harap pimpinan UMNO, khususnya Presiden UMNO, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO harus memanggil Syaril ni. Apa sebenarnya yang berlaku, apa sebenar pandangannya, sebab caranya begitu lantang. Tak nak berubah. Perangai juga macam perangai bos dia lah, Khairi ke maknya. Saya tak tahulah. Tapi bagi saya rasa amat malang lah kita mempunyai anak muda yang kita ingat sebagai seorang pejuang yang bijak. Kononnya ada pengalaman, ada pengetahuan, adalah pengetahuan sedikit dalam sektor di bidang ekonomi. Boleh terperangkap untuk tidak lagi menyantuni rakyat. Dia tidak dapat lagi membezakan tuntutan politik dengan tuntutan keberadaannya dalam kerajaan. Kalaupun dia nak menyokong, tapi janganlah menyokong yang memperlihatkan seolah-olah dia menentang pada apa yang diputuskan oleh partinya. Saya melihat ini juga sebagai ancaman. Kalau UMNO tidak mengambil tindakan, kalau UMNO tidak menyelesaikan masalah ini, maka suka tak suka akan terpalit pada UMNO. Saya dah bercakap isu kumpulan wang simpanan pekerja ini kalau tak ditangani, ia bukan lagi menjadi kebencian rakyat, malahan akan mengundang dendam. Kerana Tengku Zafrul kena ingat, isu kumpulan simpanan pekerja ini bukan hanya terjebak atau untuk mereka yang mengalami musibah banjir. Betul, keprihatinan kerajaan katanya telah pun menyediakan bantuan sampai ke tahap sampai ada 10,000, ada yang 45,000. Itu memang kita sokong, kita santuni. Alhamdulillah, terima kasih. Tetapi kumpulan wang simpanan pekerja ini bukan hanya melibatkan warga yang terjebak dengan bencana banjir. Kerana tuntutan untuk mendapatkan pengeluaran wang mereka, bukan wang kerajaan yang saya katakan. Bukan sepenuhnya dan bukan semua. Iaitu bagi mereka yang berkelayakan untuk mengeluarkan sejumlah 10% saja daripada simpanan mereka. Jadi kenapa diberi macam-macam dalih itu dan ini sehingga sampai ke tahap
Syaril mengatakan kalau keluar waktu simpanan tersebut seolah-olah meminjam di masa depan. Saya kata perbetulkan sikit, mungkin pemikiran anda agak sengit. Bagi saya sengit lah. Kerana yang nak minta oleh rakyat adalah wang mereka. Bukan minta dari kerajaan, lepas tu minta supaya mereka meminjam. Kalau ambil dari simpanan, tak adalah berhutang. Kalau meminjam, berhutang. Dan saya nak jelaskan kepada pimpinan negara, tuntutan soal kumpulan wang simpanan pekerja ini bukan sejak waktu musim banjir. Sebelum banjir lagi. Daripada bulan September lagi, rakyat dah menjerit. UMNO dah menjerit. Mantan Presiden UMNO, Datuk Seri Najib, berkali-kali, malahan waktu untuk meletakkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dalam isu langkah Sheraton, juga diletakkan syarat oleh UMNO bahawa Perdana Menteri ketika itu hendaklah menangani masalah pengeluaran RM10,000 one off. Kena ingat ini. Kemudian apabila Tan Sri Muhyiddin tidak lagi jadi Perdana Menteri, maka terlantiklah Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Juga UMNO dalam mesyuarat 24 Ogos rasanya telah pun menyatakan kehendak UMNO supaya isu pengeluaran wang simpanan pekerja sebulan RM10,000 one off secara ini ditangani secara tuntas. Bukan untuk semua. Hanya 10% saja dari simpanan mereka yang layak. Bukan semua orang. Jadi kenapa dinafikan dengan mewujudkan pelbagai cerita yang bukan-bukan? Kononnya kalau ambil sekarang, nak mengambil wang simpanan hari tua, maka hari tua akan susah. Jadi rakyat seolah rasa tertipu, macam terperdaya. Apa benda lah anda ni? Bagilah alasan yang baik. Paling-paling tidak pun betul serang lah. Saya dengan ini nak bagi tahu kumpulan wang simpanan kerja, wang kita sekarang ni terikat. Sebab kita telah pun melabur dalam syarikat-syarikat yang kita tak boleh dapat lagi pulangan saat ini. Kumpulan wang simpanan pekerja sedang berusaha untuk mendapatkan pulangan daripada pelaburan ini sesegera mungkin. Kalau selesai ini, kita akan selesaikan juga tuntutan para pencarum. Kan lebih baik cakap terus terang. Ini you mewujudkan naratif yang bukan-bukan. Ambil pengeluaran wang simpanan pekerja ini seolah-olah jaminan hari tua tidak terjamin lagi kerana dah tak ada duit. Apa benda ni orang cakap ni? Sekarang tengah susah ni, adakah jamin hari tua akan selamat hidupnya? Kadang-kadang sekarang ni terkapai-kapai, wang tak ada, nak makan benda tak ada duit. Ini masalah yang mereka hadapi. Tapi tiba-tiba anda membuat satu naratif yang bukan-bukan, membuatkan rakyat jelek. Sebab itu saya katakan akhirnya rakyat berdendam. Kerana anda seolah menipu rakyat. Cakap terus terang. Ini nak tunjuk waktu yang sama bahawa kerajaan prihatin pada rakyat. Terima kasih. Kerajaan juga menyediakan pinjaman. Pasal apa nak suruh rakyat meminjam sedangkan mereka ada dalam tabungan? Bagi mangsa banjir, kerajaan menyediakan bantuan. Kemudian ada pula naratif dibuat oleh Norma bahawa mereka yang meminjam dengan tekun ada moratorium selama 6 bulan. Itu untuk mereka yang terjebak atau mengalami musibah banjir. Bagaimana yang mereka yang tidak terkena banjir, yang menjerit siang hari siang malam dan mengharap siang hari siang malam berdoa? Bukalah hati mereka yang mentadbir di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, bukan hati kerajaan. Pentadbir di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja memberi upaya supaya mereka dapat mengeluarkan simpanan mereka. Bukannya duit ini datang daripada kantong kerajaan. Tidak. Wang yang ditabung hasil daripada titik penuh mereka. Dan bukan nak minta banyak, 10%. Kenapa anda membuat naratif yang bukan-bukan? Bagi alasan 1001 macam alasan. Ini bagi saya, ini akhirnya rakyat merasakan pimpinan melakukan pembohongan. Dan apabila Ketua Penerangan UMNO sendiri bercakap benda begitu, apakah UMNO juga berbohong? Sedangkan Presiden tak, timbalan Presiden tak, mantan Presiden mahu, Ketua Pemuda menjerit, pimpinan UMNO Akar Umbi mahukan supaya isu kumpulan wang simpanan pekerja ini disantuni secara tuntas. Tiba-tiba Ketua Penerangan mengatakan bahawa mengambil wang sekarang ni seolah meminjam masa depan. Masa bila mereka meminjam? Mereka mengeluarkan simpanan mereka, tabungan mereka. Kadang-kadang kalau saya kata baral, sekarang anda marah kat saya. Berilah alasan yang baik. Jangan sikap anda, jangan bersikap pekak badak. Rakyat tengah susah sekarang. Nyatakan saya saudara sebagai pakar ekonomi, kononnya.
Bolehkah saudara menyatakan dalam keadaan hari ini rakyat dalam keadaan tenteram, mempunyai wang yang cukup? Mana nak ada bantuan kata sangat okey, bantuan prihatin kesan daripada COVID-19 dan sebagainya. Sebenarnya katakan seperti sehelai kain yang singkat, tutup lutut nampak pusat, tutup pusat nampak lutut. Ini keadaan. Jadi mereka mengharapkan yang mempunyai simpanan 100,000, 200,000. Ramai, bukan seorang. Mereka dapat mengeluarkan simpanan mereka. Bukan banyak, 10%. Tidak akan merosakkan dia orang punya simpanannya pun. Dan seandainya mereka bekerja, hari ini mereka bekerja, keluar 10,000 dan mereka tetap akan mencarum setiap bulan. Katalah carumannya RM300, majikan bagi RM600 sebulan. Cukup setahun 6,000 lebih, masuk 2 tahun tutup balik yang 10,000. Masa bila pula yang masa depan yang susah? Takkan dengan keluarnya 10,000 ataupun 10% daripada simpanan mereka itu, mereka jadi papa kedana. Marah saya pada begini. Kalau saya akan tersinggung apabila melihat adanya pimpinan yang seolah-olah melihat rakyat ini dungu, yang boleh dilembukan dengan pelbagai alasan. Beri alasan yang konkret. Dan apa salahnya kita mengaku? Kalau tak ada, cakap tak ada supaya rakyat faham. Ini sebenarnya mempertahankan, menegakkan benang yang basah. Macam mana? Aduh, letih lah saya cakap. Cakap dengan Ketua Perangai UMNO ni, saya tak tahulah. Presiden UMNO kena fikirlah. Kalau Presiden punya ucapan, Presiden punya kendak pun disanggah. Ini sempena hari jadi. Hari ini hari jadi Yang Berhormat Datuk Seri Presiden. Hari ini beliau menyambut hari jadi yang ke-59. Saya mengharapkan sempena hari jadi ini supaya beliau segera memanggil Ketua Perangan. Kalau tak perlu, saya rasa warga UMNO apa sekarang ni dah banyak cadangan. Singkirkanlah. Apa lagi, buat apa kita ada menyimpan orang-orang yang berada tidak membantu parti, malah merosakkan parti. Saya melihat keadaan begitu. Biarlah kita mempunyai ahli yang sedikit, tetapi ada kualiti. Jangan mereka merasakan sebagai Ketua Perangan dah besar, lantik pula sebagai penasihat ekonomi lagi besar. Jadi akhirnya besar punggung. Itu tak tahulah saya. Sebab saya tengoklah Perdana Menteri menyediakan kewangan. Setuju, bukan tak setuju. Terima kasih Yang Amat Perdana Menteri. Tetapi isu ni bukan satu isu kumpulan masa bekerja. Ini sebagai isu keseluruhan. Tidak. Sebahagian daripada isu perlu disantuni. You have to address the issue supaya rakyat faham. Jangan benda ini terhalang-halang, terawang-awang yang tidak selesai. Sampai hari ini dah masuk bulan ke berapa ni isu ni. Saya pernah letih bercakap soal KWSP ni. Dan mereka tak tahu aja, bagi alasan tu. Tak tahulah berusaha apa pula alasan keluar. Akhirnya saya dianggap sebagai budak jahat yang menghasut. Kita bukan menghasut. Kita bagi penjelasan, bagi penerangan dan menyuarakan bagi pihak rakyat. Siapa saja hari ini bercakap soal kumpulan masalah kerja dianggap sebagai penghasut. Pula dah. Kita bukan menghasut suruh dia keluar semua dalam simpanan. Tidak. Kita katakan bagi mereka yang layak. Berkelayakan maksudnya kalau simpanan mereka ada 50,000 ke atas, bagilah 10%. Dan yang lain tu santunilah caranya. Kalau petani, disantuni cara petani. Kalau nelayan, cara nelayan. Kalau buruh, cara buruh. Orang yang tidak punya simpanan, kita santuni cara yang tidak simpanan. Mereka yang ada simpanan, jumlahnya bukan 1-2 orang. Ada lebih kurang 2-3 juta. Saya tengok laporan yang ada tu. Jadi kena ingat, warga kadang tengah susah. Jadi bila mereka punya wang untuk mulakan kehidupan, ekonomi bergeraklah sedikit. Tak banyak mana pun, tapi ada bergerak, ada pergerakan. Daripada terus beku. Ini masalah saya saya haraplah pemimpin janganlah bersikap pekak badak. Itu sajalah. Lebih tak boleh nak cakap apalah. Sebab itu, macam semalam saya katakan, saya menghormati pandangan daripada Timbalan Presiden Parti, Datuk Mak Hassan. Dia jelas, dia kata, dia mengajak warga UMNO bersama-sama dengan beliau untuk memerangi usaha menghapuskan parasit dalam UMNO. Saya sentiasa berdiri teguh di belakang Tok Mat. Untuk menghapuskan parasit tak ada masalah. Tapi untuk membuat onar, untuk mengadakan pembalahan, nak tunjuk dia hebat dan pandai, saya tidak akan terima. Tapi bila dia kata
saya akan membersihkan parti sebersih-bersihnya. Sesiapa yang tidak ingin bersama dalam parti dalam perang ini, maka dia kata berpindahlah ke seberang sana. Ini satu kenyataan yang saya angkat topi. Tok Mat, proceed Tok Mat. Dan yang paling seronok sekali bila Tok Mat mengatakan menjelang PRU15 nanti, UMNO akan masuk ke gelanggang pertarungan secara solo. Secara rakyat, kalah menang itu ketentuan ilahi. Saya yakin kalau warga UMNO bersikap bagaimana warga UMNO Langkawi dan rakyat di Langkawi, saya yakin UMNO akan menang balik. UMNO Barisan Nasional akan kembali berada di persada di anjung kuasa si perdana. Saya yakin. Sebab saya melihat sendiri, saya berbual dengan peniaga, saya berbual dengan buruh, saya berbual dengan orang biasa, saya berbual dengan ahli-ahli parti. Bukan daripada UMNO saja, saudara. Malah daripada beberapa parti lain. Mereka mengakui bahawa pilihan raya kali ini, kalau Langkawi ini, 3 kursi ini UMNO dapat balik. Dengan syarat calon. Jadi Presiden kena fikirlah. Jadi bila Tok Mat pula mengatakan bahawa UMNO masuk gelanggang secara solo, syabas. Sebab pagi tadi mesyuarat veteran UMNO juga. Saya berbual dengan Datuk Mustafa Yaakob selaku Siswa Agung veteran UMNO bahawa kami warga veteran merasakan tak ada keperluan lagi untuk menyantuni siapa sajalah. Bagilah alasan apa pun, muafakat nasional ke permuafakatan bangsa apa semua itu hanyalah sekadar retorik politik. Hanya cakap-cakap yang tidak membawa sebarang makna. UMNO veteran merasakan sudah sampai masanya UMNO tidak lagi melayan yang bukan-bukan. Teruskan perjuangan. Batera UMNO yang hari ini berada di tangan Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Zahid Hamidi. Teruskan. You must be firm. Kalau agak ada orang macam Syaril ni tak payahlah. Kalau tengok pelik-pelik perangai. Kerana jawatan itu bukan dipilih, jawatan yang dilantik. Saudara. Isu dos keempat ni, dos ketiga keempat ni semalam baru dah tahu. Malah saya nak cakap lah. Budak sengit dia merasa dia lah hebatnya segala-galanya, saudara. Ini bagi saya lah. Saya merasakan bahawa UMNO hari ini sudah dilihat seolah-olah bersengkokol dengan apa yang dipanggil sebagai percaturan mempersendakan minda rakyat. Sebab itu saya merasakan perbicaraan saya harap supaya kita yang berada di anjung kuasa, mereka yang berada di tingkat 38, jangan sesekali bermain dengan perasaan rakyat. Saya khawatir sebab kalau rakyat mereka sudah marah, mereka akan jadi dendam. Bila dendam itu membakar di dada, dia susah nak padam. Dendam di dada secara sukar untuk dipadamkan apinya. Sebab itu saya dah cakap, jangan persendakan rakyat. Kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan mesti dikaji, dipikir sehabis mungkin. Jangan biarkan orang macam Syed Jamaluddin bercakap seolah dialah segala-galanya. Sebab itu Saudara Andrea Nizam, ini kalilah kita bubar. Memang begitu. Saudara Zulkifli Syamsuddin pecat je KJ. Masalahnya dia bukan ahli majlis tinggi. UMNO pula ni kalau nak pecat. Ini saya nak bagi penjelasan bersara supaya anda tidak membelasah pula pimpinan UMNO. UMNO ada tata karmanya, ada tomadinahnya. Kalau nak ambil tindakan pada ahli bukan senang, saudara. Sebab mesti ada aduan kepada Biro Disiplin. Maka dari Biro Disiplin akan membuat kajian. Selepas kajian Biro Disiplin mengadakan siasatan. Lepas disiasat baru diangkat permasalahan itu ke Biro Politik. Daripada Biro Politik diangkat pada Biro Pengurusan UMNO Malaysia. Daripada Biro Pengurusan UMNO Malaysia baru dibawa ke Majlis Tinggi. Prosesnya itu agak lama. Sebab itu rakyat masih lagi tertunggu-tunggu apakah hasil siasatan terhadap Syahidan Kasim yang telah pun disiasat oleh Majlis Biro Disiplin. Kita tertunggu-tunggu. Begitu juga dengan pimpinan yang lain yang kita tahu ada 5-6 orang yang berada dalam kabinet. Yang kita merasakan mereka tidak lagi mesra kepada tuntutan atau mesra perjuangan parti. Mereka mengaku diri mereka sebagai orang UMNO. Mereka menyatakan berjuang ajak rakyat bersama dengan UMNO. Tapi waktu yang sama mereka bersekongkol dengan pimpinan daripada parti bukan UMNO. Ini kita faham sebenarnya sebab mereka sekarang ini berada dalam kerajaan di mana kerajaan itu bukanlah kerajaan yang dipimpin oleh UMNO secara majoriti ataupun dominan. Kita faham, tetapi jangan kamu memperlihatkan sikap kamu dalam toleransi kamu seolah-olah kamu tunduk kepada mereka. Sebab itu hari ini saya dapat laporan, konon-kononnya saya ketahuilah ada portal daripada Ajedah Daily,
Kemudian portal daripada beberapa portal mengatakan Datuk Seri Ismail Sabri selaku Perdana Menteri akan melakukan pembubaran kabinet, atau mengadakan pertukaran menteri-menteri, ada menteri turun, ada menteri naik, ada menteri disingkirkan. Dan akhirnya tadi keluar kenyataan Perdana Menteri, dia kata tak ada pun. Dan mereka terus mewujudkan suasana bahawa konon-kononnya Perdana Menteri akan melakukan rombakan kabinet. Dan ada pula nama orang macam Isyamuddin kononnya jadi Timbalan Perdana Menteri. Ada pula mengatakan Hamzah Zainuddin. Ada yang mengatakan Azmin Ali. Ya. Cuma nasib baik tak sebut Khalid Jamaluddin. Kalau Khalid Jamaluddin mungkin saya jatuh terduduk tergolek dok. Saya ketawa berapa atas kedangkalan kita. Takkan itu kualiti nak jadi Timbalan Perdana Menteri. Tapi bagi saya lepas itu ada pula kenyataan bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri kena menghadap Tan Sri Muhyiddin untuk membincangkan soal pelantikan ini. Saya heranlah. Saya heran sebagai Perdana Menteri kenapa pula nak pergi jumpa orang pula. Sekarang ni negara ditadbir oleh Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Terpulanglah pada dia, prerogatif dia. Yang takut sangat buat apa? Bagi saya kadang-kadangnya betul saudara Harun. Beliau bersetuju syabas Tok Mat bersihkan duri dalam daging. Betul. Sebab mereka mewujudkan suasana begini seolah-olah kedudukan politik negara kita dalam keadaan terumbang ambing. Bagi saya tak ambil pot. Nak lantik siapa pun. Cuma saya kata kalau Datuk Seri Ismail Sabri menyantuni orang daripada PBM, maka sudah jelaslah bahawa Perdana Menteri mahu membawa Parti Peribumi Bersatu bersama-sama dalam Perikatan Nasional dan UMNO. Kalau itu berlaku, saya rasa selamat jalanlah dalam pemilihan parti akan datang. Usahakan nak jawatan presiden, nak dapatkan jawatan bajis tinggi pun saya tak akan bersetuju. Kerana itu bagi saya adalah perbuatan yang khianat. Khianat bukan pada saya, khianat pada ahli. Warga UMNO Akar Rombi dah tolak, dah tak nak bercakap lagi soal PBM. Yang kita nak adalah adakan pilihan raya, itu saja. Supaya menang kalah soal lain. Letihlah UMNO ni diperlakukan, dipersendakan oleh mereka sendiri, mereka yang bernama pemimpin. Saya kadang-kadang terfikir, bilakah mau hadirnya kesedaran di kalangan pemimpin, terutama warga UMNO, untuk melihat suci murninya UMNO ini dipelihara, bukan dijadikan sebagai alat tonggangan. UMNO ini bukan lembu yang boleh diperlakukan secara sembrono. UMNO ada dia punya karamahnya. UMNO didokongi ada ahli sebagai 3.7 juta orang. Jadi kenapa anda yang kononnya saya tidak mengiktiraf mereka sebagai pemimpin. Kononnya anda adalah pemimpin nak tarik orang dia, tarik orang ini. Sedangkan anda tahu mereka itu mau membunuh UMNO. Saya heran pemikiran bagaimana yang ada dalam pemikiran UMNO yang sebegini. Yang konon nak menyantuni demi perpaduan apa yang nak dicapai. Bila masanya musuh nak berpadu dengan kita. Kita lihat sendirilah. Saya berkali-kali saya dah cerita. Dalam Quran pun dah cerita. Daripada zaman Habil dan Qabil. Berlakunya pembunuhan sama Islam. Begitu juga zaman Khalifah. Ketiadaan baginda Rasulullah SAW. Diganti oleh Khalifah. Berapa ramai Khalifah yang akhirnya dibunuh. Berapa ramai pula lagi para ulama yang mengakhiri hidup mereka di penjara dan mati. Kerana merasakan bahawa ancaman oleh nafsu-nafsi. Apabila nafsu menguasai pemikiran, apabila nafsu ada pada jiwa seorang pemimpin, maka parti kita berada dalam keadaan tumbang ambing. Yang menjadi rosak UMNO ni bukan parti UMNO, adalah mereka bergelar pemimpin yang meletakkan nafsu mengatasi segala-galanya. Warga Akar Rombi tak ambil kisah. Apa saja anda suruh buat kita ikut, tapi jangan dilembukan kami. Jadi saudara Osna masa untuk PBM pakat penyokong buang. Ini bukan pakat penyokong, kita memang tak ada. Saudara Osna memang minta maaf lah. Saya sebagai warga UMNO, apatah lagi sebagai warga veteran UMNO, kita tak mahu lagi dah. Sebab ini kehendak ahli Akar Rombi. Dah 2 kali Perhimpunan Agung UMNO. Dan insyaAllah kita akan menghadiri Perhimpunan Agung UMNO yang akan datang. Saya yakin tentu juga keputusan yang sama. Kita dah tak mahu orang yang khianat, orang yang bersikap bagai katak. Mereka hanya untuk menegur di kolam kita saat mereka dahaga.
Bila mereka hilang rasa dahaga, kita ditinggalkan. Bila mereka mencari napas politik, maka waktu itulah mereka cari kita. Dan kita diangkat, kononnya hebat sangatlah kita ni. Tapi kita ditipu dengan percaturan politik mereka. Mereka ini adalah pemimpin yang bermuka-muka. Orang yang macam cicak mengkarung, katak dan sebagainya. Mereka ini bukan layak untuk bergelar sebagai pemimpin. Kalau mereka ini terus menjadi pemimpin, bangsa kita akan menjadi bangsa yang lebih hina lagi apabila adanya pemimpin yang bersikap talam dua muka. Sikapnya papat di luar, rencong di dalam. Tapi dengar ceramahnya, dengar bicaranya dari segi politiknya, saya ingat beruk kat atas pokok boleh jatuh. Tapi sebenarnya realitinya nothing. Saya mengharapkan keluarga UMNO, peringkat akar umbi, kalau anda didatangi oleh pemimpin sebegini, bagi saya satu je, standby kan telur busuk je. Sebab mereka cakap tak suka bikin. Kononnya berjuang untuk parti, akhirnya parti yang jadi mangsa. Orang melihat parti kita ni jijik kerana sikap mereka. UMNO yang begitu murni hati budinya menyantuni rakyat, tak ada. Saya lihat sendiri bagaimana saya macam tulisan hari ni, culipan daripada Menteri bekas, mantan Menteri Jabatan Perdana Menteri, itu Datuk Zahid Ibrahim. Dia dalam ucapannya dia mengatakan dia ragu. Dia ragu bahawa Yang Mahmud Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri mampu untuk menyelamatkan negara. Argumennya kata mudah, kerana beliau adalah saat menjadi ketua kerajaan yang didukung oleh parti-parti yang kecil. Jadi dalam kepelbagaian pemikiran ini, UMNO tu dengan 40 kursi, adanya PBM, adanya parti-parti serpihan daripada PKR, adanya daripada PAS dan sebagainya, maka tentulah meletakkan Yang Mahmud Ismail Sabri dalam keadaan sukar untuk mentadbir sebaik mungkin. Saudara Chris Lim, benar Presiden tak tegas. Saya minta atas sempena hari jadi beliau supaya lebih tegas lagi. Dan saya melihat, kerana dalam keadaan begitu sekarang ni, dalam kerajaan pun adanya orang macam Haji Hadi, adanya orang seperti Taslim Muhyiddin. Jadi macam mana daripada Ismail Sabri nak berdebat ataupun nak mengimbangi segala tuntutan, segala percaturan politik yang dilakukan oleh mereka. Jadi sebab itu saya bersetuju juga pandangan daripada mantan Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Zahid Ibrahim. Dia kata sukar untuk Datuk Ismail Sabri untuk menyelamatkan negara supaya kembali berada dalam dasar-warsa yang benar tenang. Cara terbaik adalah pilihan raya umum. Itu saja. That's the only way untuk menyelesaikan masalah. Kalau tidak, selama-lama itulah. Kita sekarang ni, saya khawatir sebab dapatan saya, kononnya pakar-pakar ekonomi dunia mengatakan sejumlah lebih kurang 72% negara-negara di dunia ini tidak mampu untuk menangani kebejatan, kemurungan, kemeruduman ekonomi dunia. Jadi dalam keadaan kita begini, yang sentiasa berbalah, kita bukan tak ada hasil. Kalau dibuatkan kita punya perbezaan antara Malaysia, Thailand, Indonesia dan Singapura, negara kita saya rasa anugerah Allah SWT kaya dengan pelbagai hasil. Kita ada minyak, kita ada kelapa sawit, kita ada getah, kepelbagaian mineral kita ada, gas kita ada. Dan paling penting, rakyat kita sedikit, bukan ramai. Okey, negara Indonesia mempunyai hasil bumi dan sebagainya, tapi rakyatnya ramai. Dan negara-negara yang lain itu mereka terdedah kepada bencana alam yang besar. Kita ada banjir sikit pun dah kelam kabut. Kita tidak ada bencana seperti gunung berapi. Kita tak ada ribut topan. Kita tak ada gempa bumi. Saudara, kalau ada banjir pun memanglah banjir itu kadang-kadang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Orang kata jangan terbang balak, mereka terbang balak. Akhirnya dengan kayu-kayu balak dihanyut oleh air. Bukit bukau kita sepatut dipelihara. Mereka menebang, menarah bukit-bukit. Jadi itu puncanya. Kalau dipelihara alam sekitar itu dan dijaga dengan baik, negara kita adalah negara yang baik, yang aman. Tetapi kerana ketiadaan kestabilan politik, ini membuatkan pelabur lari. Kita mempunyai prasarana ekonomi yang cukup baik. Telah pun diasaskan. Selepas saja Datuk Seri Zahid dan Datuk Najib mengambil alih sebagai Perdana Menteri, beliau mengasaskan banyak asas-asas untuk prasarana ekonomi. Sebagai contoh, beliau mewujudkan
laluan di Sabah dengan Sarawak itu Pen Borneo, tapi tidak diteruskan. Apabila adanya highway Pen Borneo itu diutamakan, maka pergerakan ekonomi, pergerakan rakyat berjalan dengan mudah, jadi ekonomi akan distimulate, rangsangan ekonomi berlaku. Tapi ini dibatalkan. Banyak lagi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri, kerana ini mereka merasakan itu sebagai glory seorang pemimpin. Nak dihapuskan. Ia nak apa? Macam mana? Kalau ideanya baik, pakailah. Soal diri dia. Saya bukan nak menguji mengangkat yang bukan tidak saya. Tapi saya kata ada idea baik, kena santuni. Sebab itu saya tak ada masalah. Cuma saya seringkali mengingatkan teman-teman. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu jadi Menteri Kewangan, dia dah mengingatkan pada kita tentang peristiwa 7 tangkai padi, mimpi Nabi Yusuf. Jadi perlu berhati-hati. Jadi rakyat kita dalam kemewahan ini kena berhati-hati. Jangan bermewah-mewahan. Sebab itu saban malam saya mengingatkan, negara jangan berbelanja berlebihan. Akhirnya kita akan jadi muflis. Sekarang ni kerana berbelanja berlebihan, adanya projek-projek mega yang tak sepatutnya dibuat, dilakukan, dibuat keputusan oleh pimpinan, dan hari ini kedudukan kewangan kita dalam keadaan yang terumbang-ambing. Bila dalam keadaan terumbang-ambing, yang benda yang soheh macam kumpulan wang simpanan pekerja pun, milik rakyat punya duit pun tak boleh nak dikeluarkan. Ini yang saya lihat. Saya minta maaf lah, bukan saya membenci pimpinan, tidak. Saya harus memberi pandangan saya sebagai warga bangsa, sebagai rakyat, sebagai pembayar cukai. Kita mahukan negara ini ditadbir dengan baik oleh pimpinan yang mempunyai pemikiran yang baik untuk negara. Kita akan menyantuni siapa saja, asalkan mereka melihat kepentingan rakyat mengatasi segala-galanya. Sayalah orang yang akan berada di hadapan. Saya tidak akan menjadi seorang pemimpin ataupun orang yang munafik. Depan kata sokong, belakang kutuk bukan-bukan. Saya bukan tak ingat kenyataan masa dulu Khadijah Modin, kalau ada 1000 orang belakang Sri Najib, sayalah salah seorangnya. Kalau ada 100 orang di belakang Sri Najib, sayalah salah seorang daripadanya. Kalau ada 10 orang yang tinggal menyokong Sri Najib, sayalah antaranya, seorang itu. Tapi kalau seorang sahaja yang berdiri teguh di belakang Sri Najib, dalam apa keadaannya, orang itu adalah saya. Itu saya kata pemimpin yang munafik. Kamu cakap lain, lagi ni kamu buat lain. Kalau saya sokong habis-habisan. Sokongan saya adalah kepada pemikiran, pencaturan, tindakan dari rakyat untuk rakyat. Asalkan rakyat terbela, anda sentiasa harum mekar di hati saya. Kita santuni malam esok. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.